Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pensyarah mata pelajaran penghantar pengajian pendidikan GPPP 1092 Encik Azhar bin Osman dan rakan-rakan kerana sudi mendengar dan fokus pada persembahan kami kali ini. Hari ini kami akan mempersembahkan hasil tugasan pentaksiran berterusan yang kedua, iaitu persembahan digital. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Nur Aina Yasmin binti Nur Azam, Muizzatul Hamizah binti Ahmad Razlan dan Nur Alia Natasha binti Ahmad Firdaus. Objektif pembentangan kami pada hari ini ialah konsep pendidikan, aspirasi dan hala tuju pendidikan dan akhir sekali ialah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Mari kita mulakan dengan konsep pendidikan di Malaysia. Apa itu pendidikan? Pendidikan ialah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam usaha mendewasakan mereka untuk menjadi manusia yang berguna melalui keupayaan pelaksanaan pelajaran, latihan dan pendedahan kepada suatu pengalaman yang lebih berkesan. Menurut tokoh Plato, pendidikan adalah untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, warga negara yang baik, setia dan mematuhi undang-undang negara. Menurut tokoh Imam Al-Ghazali, pendidikan ialah satu proses yang merangkumi proses intelek, latihan jasmani dan pembentukan akhlak yang mulia, berani dan hormat menghormati. Baiklah, mari kita teruskan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti JNJK telah memperkenalkan sistem pemastian peningkatan standard tinggi kualiti pendidikan iaitu STKP pada tahun 2001. Pada tahun 2003, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM telah menggantikan STKP. Pada tahun 2010, SKPM telah disemak semula selari dengan hala tuju INJK 2015 sehingga 2020 dan pengenalan NKRA berkenaan pendidikan. Tujuan penubuhan SKPM 2010 ialah untuk menetapkan satu nilai tara atau sukatan aras atau tahap kecemerlangan yang dikehendaki atau perlu dicapai sekolah. Ia juga memerihalkan secara eksplisit maksud frasa taraf pengajaran yang memuaskan seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. SKPM juga dapat meluaskan jangkauan tindakan JNJK dengan mengupayakan sekolah untuk mengaplikasikan sendiri sistem pemastian standard kualiti tanpa kehadiran nazir ke sekolah. Tujuan SKPM juga satu inisiatif bagi meningkatkan tahap profesionalisme warga pendidik di sekolah. Akhir sekali, ia juga dapat mencetus kesedaran atau gerakan memelihara kualiti pendidikan di sekolah. Elemen dan butiran dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. Dimensi 1, hala tuju kepimpinan. Elemen yang pertama yang terdapat dalam SKPM ialah visi dan misi. Elemen yang kedua iaitu kepimpinan. Dimensi yang kedua, pengurusan organisasi. Elemen yang terdapat dalam dimensi kedua ialah struktur organisasi dan perancangan dan iklim. Elemen yang seterusnya, pengurusan dan pembangunan sumber dan yang terakhir, pengurusan maklumat. Di dimensi yang ketiga, pengurusan program pendidikan. Elemen yang seterusnya ialah pengurusan program kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran, pembangunan sahsiah murid dan yang terakhir, penilaian pencapaian murid. Dimensi yang keempat, kemenjadian murid, iaitu elemen yang terdapat di dalam dimensi keempat ialah
kemenjadian murid dalam akademik, ko-kurikulum dan sahsiah. Baiklah, seterusnya penambahbaikan SKPM kepada SKPM G2. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 telah masuk gelombang 2 sejak tahun 2016. Kementerian menyemak semula instrumen penilaian kendiri SKPM agar penilaian sekolah lebih holistik dan diberi nama SKPM gelombang 2. Penambahbaikan kepada SKPM G2 bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan menyesuaikan SKPM dengan perkembangan pendidikan semasa. Berikut merupakan elemen-elemen SKPM G2. Standard 1. Kepimpinan. Pengetua atau guru besar PGB berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya mengembeling dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PDP. Standard 2. Pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah. Standard 3. Pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid. Bidang kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah. Standard 4. Pembelajaran dan pemudahcaraan. Guru berperanan sebagai pemudahcara dalam pembelajaran dan pengajaran yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Standard 5. Kemenjadian murid. Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan, pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Baiklah, seterusnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM tahun 2013 sehingga tahun 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan hasrat kerajaan untuk mewujudkan peluang yang lebih luas ke arah keberhasilan rakyat yang berpendidikan tinggi dan berdaya saing. Pelan ini terdiri daripada 3 gelombang, iaitu gelombang pertama pada tahun 2013 sehingga tahun 2015, gelombang kedua pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dan gelombang yang ketiga iaitu pada tahun 2021 sehingga tahun 2025. Aspirasi pendidikan negara kita terdiri daripada 2, iaitu yang pertama aspirasi sistem dan yang kedua aspirasi murid. Berikut merupakan aspirasi sistem pendidikan negara kita. Yang pertama, akses kepada kejayaan. Akses kepada kejayaan merupakan peluang mendapatkan akses yang sama kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira taraf ekonomi, etnik atau latar belakang. Yang kedua, kualiti standard antarabangsa. Membandingkan sistem pendidikan dengan tahap aras antarabangsa supaya bergerak seiring dengan pembangunan pendidikan antarabangsa. Yang ketiga, equity untuk semua murid. Merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender dalam pencapaian murid. Yang keempat, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sistem pendidikan menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Dan yang terakhir sekali, pelaksanaan kecekapan tinggi. Kecekapan merupakan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Seterusnya, aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Mengimbangi set ilmu pengetahuan dan kemahiran. Yang kedua, kemahiran berfikir. Menguasai banyak kemahiran kognitif seperti penaklukan dan pemikiran kritis. Yang ketiga, kemahiran dwibahasa. Kanak-kanak sekurang-kurangnya menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris
untuk digunakan dalam persekitaran kerja. Mereka juga digalakkan mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Yang keempat, kemahiran memimpin, membina kualiti kepimpinan generasi muda. Yang kelima, etika dan kerohanian, proses internalisasi iaitu penyerapan ilmu dan nilai untuk membentuk akhlak yang memberi manfaat kepada diri. Akhir sekali, identiti nasional. Setiap murid perlu berbangga dan mempunyai semangat patriotik tanpa mengira etnik, agama dan status sosioekonomi. Akhir sekali kita masuk pada implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Implikasi yang pertama, guru sebagai suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana yang ada dalam hasrat PPPM. Hasrat ini telah diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Guru haruslah berusaha menghasilkan murid yang mempunyai identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kokurikulum serta aspek pembangunan sahsiah murid. Implikasi yang kedua, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan untuk merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan tercapainya matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Yang keempat ialah pembangunan profesionalisme. Guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Implikasi yang keempat pula ialah kemahiran teknologi. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi dalam membentuk inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitarannya. Dan implikasi yang terakhir ialah mempunyai wawasan. Guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berfikir aras tinggi dan mampu berinovasi supaya dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid.